Assalamualaikum, salam sejahtera saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Hari ini hari kedua minggu terakhir persidangan Dewan Rakyat. Seperti biasa setiap hari Selasa Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Ada 3 soalan seperti biasa akan dibangkitkan oleh 3 ahli Parlimen. Soalan yang pertama dibangkitkan oleh ahli Parlimen Bagan kepada Menteri Kewangan. Beliau mahu tahu apakah langkah kerajaan dalam menangani keputusan mengejut yang dikeluarkan oleh Fitch Ratings menyemak turun penarafan kredit Malaysia. Soalan kedua pula dibangkitkan oleh ahli Parlimen Hang Tuah Jaya kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Beliau meminta menteri memberi penjelasan mengenai isu penyalahgunaan dana kerajaan oleh MIMOS Berhad yang didedahkan oleh laporan Ketua Audit Negara 2019 baru-baru ini. Soalan ketiga dalam sesi MQT hari ini dibangkitkan oleh ahli Parlimen Rasah kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Beliau mahu tahu apakah inisiatif yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM untuk membantu peniaga dan usahawan yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan menteri hari ini, Dewan akan teruskan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara soalan-soalan tumpuan yang bakal dibangkitkan hari ini adalah soalan daripada ahli Parlimen Rompin kepada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Beliau mahu tahu apakah langkah yang dibuat untuk meningkatkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Soalan seterusnya pula dibangkitkan oleh ahli Parlimen Lumut kepada Menteri Kewangan, sama ada kerajaan bercadang untuk memperluas jumlah penerima dan tempoh masa bagi program subsidi upah sehingga pandemik COVID-19 ini selesai. Juga akan dibangkitkan dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini adalah mengenai tindakan Kementerian Pengangkutan untuk membantu pengendali bas sekolah dan bas berhenti yang terjejas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKB di negeri Sabah. Ahli Parlimen Jelebu pula meminta Menteri Kewangan menyatakan sejauh manakah kemampuan syarikat penerbangan di Malaysia, terutamanya Malaysia Airlines, mampu bertahan dalam krisis ekonomi kesan penularan pandemik COVID-19. Saudara, rumusan perjalanan Dewan Rakyat hari ini begini. Dewan akan dimulakan dengan sesi MQT, kemudian diteruskan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Kemudian sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021 peringkat jawatankuasa akan diteruskan melibatkan 2 kementerian, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kedua-dua kementerian tersebut merupakan kementerian terakhir yang akan membahaskan Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa. Selesai saja sesi perbahasan dan penggulungan oleh menteri-menteri berkaitan, undian akan dilaksanakan. Undian akan berjalan menggunakan 2 mekanisme. Pertama melalui undian suara majoriti ataupun undian belah bahagian. Bagaimanapun undian belah bahagian hanya boleh dilaksanakan sekiranya mendapat sokongan 15 orang ahli Parlimen. Kemudian senarionya sekiranya diluluskan Undang-Undang Perbekalan 2021 untuk kedua-dua kementerian tersebut, sesi bacaan kali ketiga Undang-Undang Perbekalan 2021 akan dilaksanakan. Baik saudara, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti sesi persidangan hari ini. Bahawa mengikut Peraturan 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa Majlis Mesyuarat pada hari Rabu 16 Disember 2020 dan Khamis 17 Disember 2020 bersidang dari pukul 10 pagi sehingga 2 petang. Terima kasih. Ada yang menyokong? Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Tuan Yang Dipertua, bahawa menurut Peraturan Mesyuarat 19/2 dan dengan persetujuan Tuan Yang Dipertua, saya mengemukakan usul untuk merhentikan kuat kuasa beberapa peraturan mesyuarat, iaitu 1. Merhentikan kuat kuasa Peraturan Mesyuarat 16/6 bagi membolehkan persidangan Kamar Khas pada hari Rabu 16 Disember 2020 dan hari Khamis 17 Disember 2020 diawalkan ke pukul 12 tengah hari hingga 2 petang atau setelah selesai urusan dalam aturan urusan mesyuarat Kamar Khas. Dan yang kedua, untuk merhentikan kuat kuasa Peraturan Mesyuarat 24/5 kapital A, 24 kapital A5 dan 24 kapital A7
bagi membolehkan sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dipendekkan kepada 10 minit, yang mana ahli yang mengeluarkan pertanyaan akan dipanggil untuk membaca soalannya dan kemudiannya dijawab oleh Yang Berhormat Menteri dengan tiada pertanyaan tambahan pada hari Khamis 17 Disember 2020. Terima kasih. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi adalah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Pertanyaan Menteri. Silakan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Bagan minta Yang Berhormat Menteri Kewangan menyatakan langkah menangani keputusan mengejut Fitch Ratings menyemak turun penarafan kredit Malaysia. Sungguh pun belanjawan 2021 ditumpukan untuk mempertahan taraf kredit negara melalui konsolidasi fiskal. Ia gagal mengatasi kemerosotan metrik kredit, khususnya ketidakstabilan politik, kegagalan mengamalkan tata kelola baik dan ketulusan seperti menggantikan lembaga pengarah GLC profesional dengan lantikan politik. Nyatakan dasar untuk memulihkan taraf kredit negara. Terima kasih. Silakan Menteri jawab dalam tempoh masa 2 minit. Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Seperti yang diketahui, agensi penarafan Fitch telah membuat semakan semula penarafan kredit Malaysia daripada A- kepada BBB+. Namun dengan peningkatan tinjauan yang lebih baik daripada negatif kepada stable. Semakan semula penarafan ini didorong oleh kesan negatif daripada pandemik COVID-19 terhadap kedudukan kewangan negara dan situasi politik semasa. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, kebanyakan agensi penarafan kredit antarabangsa telah pun mengenakan lebih 220 tindakan penarafan negatif sejak awal Mac yang lalu, termasuk tindakan penurunan penarafan kepada lebih 100 buah negara seperti UK, Hong Kong, Chile dan Laos. Oleh itu, walaupun semakan semula penarafan Malaysia tidak menentang arus penarafan global, namun kerajaan telah menyuarakan pendirian rasmi bahawa keputusan tersebut tidak cukup untuk mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pakej-pakej rangsangan yang telah mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Antaranya termasuk pengucupan KDNK yang lebih perlahan pada kadar 2.7% pada suku ketiga 2020, antara terbaik di ASEAN berbanding 17.1% pada suku kedua. Pengekalan lebih 2.8 juta pekerjaan melalui program seperti subsidi upah yang membawa kepada kadar pengangguran yang menurun dan stabil, iaitu daripada 5.3% pada bulan Mei kepada 4.7% pada bulan Oktober. Dan menurut Universiti Johns Hopkins, Malaysia telah mencapai nisbah kes COVID-19 berbanding kematian dalam lingkungan 10% terendah di peringkat global. Ini adalah hasil pelaksanaan langkah yang berkesan dalam membendung wabak tersebut melalui peruntukan kesihatan yang disediakan. Datuk Yang di-Pertua, perlu ditekankan bahawa perubahan penarafan ini tidak akan membantutkan usaha Malaysia menuju ke arah pemulihan ekonomi pada 2021. Inisiatif Belanjawan 2021 akan meneruskan momentum pemulihan dan dijangka menyumbang kepada sasaran pertumbuhan KDNK antara 6.5% hingga 7.5% pada tahun hadapan. Ramai ahli-ahli yang berhormat yang sering mengatakan unjuran ini terlalu optimistik. Namun Fitch sendiri mengunjurkan pertumbuhan pada kadar 6.7%, iaitu sejajar dengan unjuran Malaysia sendiri. Institusi lain seperti IMF pula mengunjurkan pertumbuhan sehingga 7.8%, iaitu lebih tinggi daripada unjuran kerajaan. Ini secara amnya menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan ekonomi Malaysia untuk melonjak kembali. Tambahan pula, sejak pengumuman tersebut, there has been no knee-jerk reaction dengan izin daripada pasaran. Dalam hal ini, FBM, KLCI dan mata wang ringgit kekal stabil dan kita merekodkan permintaan yang tinggi, iaitu 2.6 kali melebihi nilai tawaran untuk bon kerajaan MGII 10 tahun yang diterbitkan minggu lalu. Dan semalam saya telah mengumumkan bahawa 8 pengurus dana modal Turoka atau venture capital daripada Amerika Syarikat, Korea, China, India dan Singapura telah bersetuju untuk melabur dalam syarikat startup Malaysia dengan nilai pelaburan sehingga 1.57 bilion ringgit. Dalam kata mudahnya, keyakinan pelabur terhadap pasaran modal negara jangka panjang masih kukuh. Berhubung isu amalan governance terbaik,
Sebarang pemilihan ahli lembaga pengarah termasuk ahli politik dibuat berdasarkan kesesuaian dari segi kelayakan, pengalaman dan kepakaran. Ia juga mengambil kira polisi keterangkuman dan kepelbagaian di bawah Malaysian Code of Corporate Governance 2017. Selain itu, berdasarkan serta syarikat, lantikan politik perlu melalui pelbagai saringan seperti oleh Bursa Malaysia, Suruhanjaya Security, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan komited memastikan amalan governance terbaik sentiasa dipegang. Datuk Yang di-Pertua, setelah ekonomi pulih semula, usaha memperkukuhkan ekonomi negara akan diteruskan. Kerajaan komited untuk melaksanakan langkah konsolidasi dan kemampanan fiskal berpandukan kepada rangka kerja fiskal jangka sederhana MTFF serta penggumbalan satu Akta Tanggungjawab Fiskal FRA yang bertujuan untuk menambah baik pengurusan dan pelaporan fiskal. Seterusnya menambah baik aspek transparansi dan good governance. Ini termasuk menurunkan tahap keberhutangan negara atau defisit fiskal yang ditanggung dan diwarisi oleh kerajaan sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Ketua. Hang Tuah Jaya ingin meminta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan berikutan pendedahan laporan Ketua Audit Negara baru-baru ini berkait penyalahgunaan dana kerajaan oleh MIMOS Berhad. Boleh ataupun tidak diberikan pencerahan apa yang sebenarnya berlaku dan ke manakah sebenarnya perbelanjaan yang telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-11 telah dibelanjakan. Serta bagaimana MIMOS boleh melaporkan pencapaian 100% untuk RMK 10 sedangkan mengikut laporan audit MIMOS hanya membelanjakan 53.05 juta ringgit untuk membeli peralatan aset berkaitan R&D berbanding jumlah yang diberi iaitu sebanyak 154.22 juta ringgit Malaysia. Kemanakah baki lebih 100 juta itu dibelanjakan? Terima kasih, Datuk Musi. Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, 2 minit. Terima kasih, Ahli Ketua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, MIMOS melaksanakan sejumlah 8 program R&D di bawah Rancangan Malaysia ke-10 dengan peruntukan yang diluluskan berjumlah 270.77 juta ringgit Malaysia bagi membangunkan pelbagai platform teknologi bagi menghasilkan ciptaan bernilai tinggi dan merintis ilmu baharu selaras dengan objektif permohonan peruntukan. Senarai tersebut saya boleh kemukakan secara bertulis. Bagi Rancangan Malaysia ke-10, baki jumlah peruntukan untuk pembelian peralatan aset berkaitan R&D perbezaan berjumlah 101.15 juta ringgit Malaysia iaitu peruntukan sebanyak 154.20 juta ringgit Malaysia berbanding perbelanjaan sebanyak 53.05 juta ringgit Malaysia adalah digunakan untuk membayar gaji kaki tangan penyelidik lantikan secara kontrak. Pelaksanaan program R&D meliputi bukan sahaja peralatan aset berkaitan R&D tetapi sebahagian besar adalah untuk perbelanjaan kaki tangan penyelidikan dan kaki tangan berkaitan lain dalam menghasilkan platform teknologi meliputi pembangunan penyelesaian, pengujian dan perkhidmatan perundingan dan profesional yang kebanyakan adalah merupakan penyelidik lantikan secara kontrak disebabkan kekangan untuk perbelanjaan kaki tangan di bawah anggaran belanja mengurus. Kebergantungan kepada tenaga R&D mahir adalah amat penting memandangkan MIMOS melaksanakan R&D dalam bidang teknologi terkehadapan frontier teknologi bagi memastikan matlamat program R&D dapat dicapai sepenuhnya. Terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk tanyakan soalan MQT yang terakhir untuk tahun ini. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri kerana memilih soalan saya. Saya minta Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna untuk menyatakan apakah inisiatif atau skim yang disediakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk membantu peniaga dan usahawan yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Adakah SSM menyediakan sebarang bantuan untuk membantu golongan orang kelainan upaya, OKU, wanita, belia dan pelajar
yang baru memulakan perniagaan mereka ketika menghadapi pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP ini. Sekian, terima kasih. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjawab. 2 minit. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Saya berharap ada diberi panjang sikit kerana saya adalah terakhirlah menjawab MQT pada sesi ini. Tuan Yang Di-Pertua, bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Rasah, bagi merangsang serta merancak kepertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri, terutama dalam mengharungi sangat sukar akibat cabaran dan impak pandemik COVID-19, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM terus giat menggerakkan sektor komuniti peniaga dan korporat yang terjejas dengan melaksanakan 8 inisiatif yang bersifat inklusif bagi mengurangkan beban masalah dan tekanan yang dihadapi sektor berkenaan. Inisiatif pertama, SSM ialah melaksanakan tempoh moratorium 30 hari dari tarikh berakhir PKP untuk menyerahkan dokumen berkanun SSM di bawah Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 yang perlu diserah simpan kepada SSM bermula 18 Mac 2020 hingga 30 September 2020 di mana fee lewat serah simpan akan dikecualikan. SSM juga memberikan pengecualian fee lewat serah simpan bagi dokumen berkanun di bawah Akta Syarikat 2016 berikutan arahan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di beberapa kawasan mulai 9 November 2020 hingga 31 Disember 2020. Inisiatif ketiga oleh SSM turut melibatkan pelanjutan masa untuk serah simpan penyata kewangan kepada SSM bagi tahun kewangan berakhir 1 September 2019 hingga 31 Mac 2020. Syarikat perlu membuat permohonan kepada SSM dan pengecuali fee sebanyak RM100 diberikan bagi tujuan tersebut. Pelanjutan masa juga diberikan kepada syarikat untuk mengadakan AGM, Annual General Meeting. Syarikat perlu membuat permohonan kepada SSM dan pengecuali fee sebanyak RM100 diberikan bagi tujuan pelanjutan masa. Tuan Yang Di-Pertua, oleh kerana masa ini singkat, inisiatif-inisiatif yang lain sebab ada 8 inisiatif ya. Jadi tadi saya telah sebut 3 inisiatif. Yang 5 lagi inisiatif ini saya akan beri sampai secara bertulis. Tetapi saya mohon Tuan Yang Di-Pertua untuk bagi kedua soalan tadi saya mohon diberi izin menjawabnya. Jadi untuk golongan OKU golongan OKU disaran untuk manfaatkan skim 1 OKU 1 perniagaan yang ditawarkan oleh SSM bagi mendaftar perniagaan baharu dan memperbaharui pendaftaran perniagaan secara percuma. Skim ini mula diperkenalkan pada 23 Oktober tahun 2012. SSM juga menggalakkan belia dan pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk mendaftarkan perniagaan secara percuma melalui skim 1 pelajar 1 perniagaan yang telah diperkenalkan pada 1 Januari 2017. Dan terakhir, Tuan Yang Di-Pertua, sebelum saya mengakhiri jawapan, saya menarik perhatian Yang Berhormat Rasah dan Yang Berhormat semua bahawa SSM akan merangka kaedah yang bersesuaian bagi membolehkan golongan usahawan belia dan ibu tunggal dalam kumpulan B40 untuk mendapatkan manfaat skim pendaftaran perniagaan percuma. Usaha SSM memperluaskan inisiatif pendaftaran perniagaan percuma kepada golongan belia dan ibu tunggal B40 ini bakal mencetus minat berniaga dan menggalakkan lebih ramai penyertaan golongan ini untuk menceburi bidang perniagaan, menjana pulangan pendapatan tambahan yang dapat menampung kehidupan seharian mereka, seterusnya merancakkan lagi pertumbuhan sektor perniagaan di negara ini. Sekian, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Speaker, mohon penjelasan. Ringkas saja di bawah peraturan 27/3 Pasir Gudang ingin penjelasan tentang pembentangan
perbahasan laporan tahunan Sohakam yang usulnya telah saya kemukakan dan telah mendapat jawapan daripada Tuan Yang di-Pertua bersurat tarikh 7 Disember. Jadi memandangkan mesyuarat Parlimen ini akan berakhir 2 hari lagi, saya minta Tuan Speaker dapat tentukan supaya laporan Sohakam yang tebal 335 muka surat ini dapat kita bahaskan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Gudang. Untuk maklumat, kita akan masukkan untuk besok dalam order paper. Baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya jemput Yang berhormat Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, saya kemukakan soalan nombor 1. Dipersilakan Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau timbalannya untuk menjawab. 3 minit. Kepada Yang Berhormat Rompin tentang keprihatinan beliau tentang usaha kerajaan menarik pelabur asing ke Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah meluluskan sebanyak 988 projek dalam sektor pembuatan yang menyumbang kepada pelaburan bernilai 82.7 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2019 dan 721 projek pada tahun 2018 yang bernilai ringgit Malaysia 87.4 bilion. Daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam sektor pembuatan pada tahun 2019, pelaburan langsung asing menyumbang kepada 53.9 bilion ataupun 65.2%, manakala bakinya sebanyak 28.8 bilion atau 34.8% merupakan pelaburan domestik. Manakala bagi tahun 2018, 58 bilion ataupun 66.4% merupakan pelaburan langsung asing dan 29.4 bilion atau 33.6% merupakan pelaburan domestik. Dan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertamanya, memudahcarakan urusan para pelabur melalui pengenalan inisiatif dan fasiliti seperti berikut. Pertamanya, penubuhan unit yang dinamakan sebagai PACU, Project Acceleration and Coordination Unit dengan izin. Ini untuk mempercepatkan kelulusan permohonan dan pelaksanaan projek pelaburan di Malaysia. Dan keduanya, kita juga telah mengenalkan platform e-manufacturing license ataupun secara singkatnya EML untuk kelulusan lesen penghilangan secara fast track dengan izin bagi industri yang tidak sensitif dalam tempoh 2 hari. Dan juga kita perkenalkan platform digital e-incentive bagi aktiviti pembuatan am dan syarikat berskala kecil untuk menambah baik proses permohonan mendapatkan insentif. Selain itu, kita juga menubuhkan pusat sehenti OSC untuk business travellers dan ini dikendalikan oleh MIDA untuk mempercepatkan kelulusan membenarkan kemasukan pelabur-pelabur asing ataupun mereka yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan ke Malaysia. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, kita juga memperkenalkan pelbagai pakej-pakej insentif baru untuk menggalakkan pelaburan asing masuk ke Malaysia, termasuk pakej pengecualian cukai istimewa, allowance cukai pelaburan dan memang ada banyak senarai dia lah. Saya hanya nyatakan 3 di sini dan yang ketiga tu reinvestment allowance untuk syarikat sedia ada. Ini merupakan langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita untuk meningkatkan keyakinan para pelabur, kita sentiasa berusaha membina ekosistem dan rantaian bekalan tempatan yang mampan, berdaya tahan dan juga merangkumi industri huluan dan hiliran yang diperlukan oleh pelabur asing untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Dan kalau menurut Belanjawan 2021, peruntukan sebanyak 1.4 bilion diperuntukkan melalui skim pembangunan nasional untuk pembangunan rantaian bekalan domestik.
Langkah keempat, Tuan Yang di-Pertua, untuk memastikan sumber tenaga kerja mahir berkualiti yang mencukupi dan menepati keperluan pasaran melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian. Dan akhir sekali kita juga menjalankan banyak aktiviti penggalakan pelaburan yang melibatkan Dewan Perniagaan, melibatkan sama ada Dewan Perniagaan Tempatan ataupun Dewan Perniagaan Antarabangsa, dan juga kita menandatangani perjanjian persefahaman dengan Dewan Perniagaan Antarabangsa Institusi Kewangan untuk memaklumkan kepada mereka inisiatif dan juga usaha kerajaan dalam menarik pelabur-pelabur asing masuk ke Malaysia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Rompin, Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih, Timbalan Menteri. Bagi menentukan bahawa keseimbangan pembangunan di antara Pantai Timur dengan Pantai Barat, adakah kerajaan bercadang untuk menambahkan lagi insentif khas bagi pelabur-pelabur yang ingin melabur di kawasan-kawasan yang tidak maju seperti di Pantai Timur, di Kuantan, Terengganu dan Kelantan? Dan apakah insentif tambahan yang perlu kerajaan laksanakan bagi menggalakkan pelabur-pelabur untuk datang ke kawasan Pantai Timur? Terima kasih, Rompin. Sila, Timbalan Menteri. Just 1 minit. Di-Pertua, keseimbangan pembangunan di antara Pantai Timur, Pantai Barat dan juga seluruh Malaysia memang amat penting. Dan dalam usaha ini kita boleh lihat dari dua perspektif. Satu, dari segi insentif yang Berhormat Rompin tanyakan, kita ada satu insentif yang dinamakan sebagai less developed area. Dengan izin, maksudnya untuk kawasan yang kurang membangun dari segi sektor perindustrian dan pergilangan, dan bagi syarikat-syarikat yang ingin melabur di kawasan yang kita klasifikasikan sebagai kurang membangun, mereka boleh mendapat insentif di bawah skim ini. Keduanya, saya ingin juga menarik perhatian Yang Berhormat Rompin ke atas usaha kerajaan yang dinyatakan dalam Belanjawan 2021, di mana kita nampak sebanyak 780 juta telah diperuntukkan untuk pembangunan 5 wilayah ekonomi yang merangkumi di utara, di selatan, termasuk Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Dan pembangunan wilayah ekonomi khas ini, dia sebenarnya bertujuan untuk membawa pembangunan yang lebih besar kepada kawasan-kawasan yang kita katakan mungkin kurang maju dari segi perkilangan dan perindustrian. Selain itu, dalam belanjawan juga ini, kita nampak ada satu peruntukan sebanyak 15 bilion untuk projek infrastruktur pengangkutan, di mana kita tahu sekiranya kita nak bangunkan kawasan-kawasan yang kurang maju dari segi perindustrian dan perkilangan, sistem pengangkutan ataupun dengan izin connectivity adalah sangat penting. Jadi 15 bilion ini diperuntukkan untuk menambah baik connectivity di kawasan-kawasan tersebut agar pembangunan terutamanya dari segi perindustrian dan perkilangan dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Menteri. Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Lumut. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya untuk Menteri Keuangan tadi? Tadi ada? Ada timbalan. Ada timbalan, okey. Soalan kedua, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Keuangan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Lumut. Untuk makluman Yang Berhormat, menerusi pakej-pakej rangsangan yang telah dilaksanakan, program subsidi upah semenjak 9 bulan yang lalu telah menyediakan peruntukan sejumlah 15 bilion ringgit. Sehingga 31 Oktober tahun 2020, kerajaan telah menyalurkan sejumlah 12.5 bilion yang telah membantu 2.7 juta pekerja dan lebih daripada 330,000 majikan. Memandangkan masih ramai pekerja yang terkesan dengan pandemik COVID-19, khususnya sektor pelancongan, kerajaan melalui Belanjawan 2021 telah melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan memberi pengkhususan kepada sektor pelancongan yang juga termasuk sektor peruncitan berdasarkan kriteria-kriteria yang berikut. Yang pertama, memberikan RM600 sebulan kepada mereka yang bergaji di bawah RM4,000
Yang kedua, had pekerja yang layak menerima subsidi upah ditingkatkan daripada 200 orang kepada 500 orang pekerja bagi setiap majikan. Dan program ini akan menelan belanja tambahan sebanyak 1.5 bilion ringgit yang akan memberi faedah kepada 70,000 majikan dan 900,000 orang pekerja. Dengan berakhirnya PKPB di beberapa negeri dan pergerakan merentas negeri dibenarkan, aktiviti ekonomi dijangka akan beransur pulih dengan peningkatan permintaan. Oleh itu, keperluan bantuan kepada majikan dan pekerja mungkin akan berkurangan. Namun, kerajaan akan sentiasa mengawasi kedudukan ekonomi dan membuat perubahan kepada inisiatif atau bantuan sekiranya perlu. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Walaupun jawapan tadi agak memberangsangkan, tetapi tak sampai sebulan yang lalu Menteri Sumber Manusia ada mengumumkan bahawa 221 syarikat SME gulung tikar tutup, bankrupt dan sebanyak 2,713 syarikat yang lain telah mengurangkan pekerja dengan membuang pekerja-pekerja. Jadi walaupun mereka ini adalah penerima daripada program subsidi upah ini, nampaknya kesannya tidak ada. Jadi adakah kementerian mahu menambah masa lebih daripada 3 bulan dan juga jumlah peruntukan kepada mereka yang nak dibantu ni lebih daripada RM600 serta meluaskan kepada industri lain seperti construction yang mengalami tekanan yang sangat kuat. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum bahawa program subsidi upah ini sedikit sebanyak telah memberikan impak yang positif dalam menangani masalah pengangguran dan juga akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Ini kerana sedikit sebanyak program ini telah membantu majikan yang terkesan akibat COVID-19 untuk meneruskan operasi syarikat serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan. Berkaitan dengan apa yang Berhormat katakan tadi, seperti mana yang saya katakan tadi bahawa kerajaan sememangnya menilai dari masa ke semasa tentang perkara ini dan apa yang kita lakukan pada kita ini ialah untuk menyambung program subsidi upah ini pada tahun 2021 untuk 3 bulan iaitu dengan perbelanjaan 1.5 bilion. Tetapi ini juga tertakluk kepada keadaan selanjutnya iaitu keadaan ekonomi bagi tahun 2021 untuk kita menimbangkan sekiranya perlu untuk perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Tuan Juga anak moyang Lubuk Antu. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Untuk makluman Tuan Di-Pertua, kerajaan pada ketika ini menggalakkan dan mempromosi untuk apa sahaja ternakan aquaculture bagi mengimbangi pengeluaran ternakan ikan marin dan selaras dengan dasar sekuriti makanan negara. Kerajaan juga prihatin untuk menangani masalah penternakan ikan air tawar di empangan batang air dan juga di seluruh negara. Antara usaha kementerian bagi membantu pengusaha-pengusaha ikan air tawar, pertamanya program sistem penyampaian khidmat sokongan ataupun SPECS, iaitu bantuan in-kind dengan izin IKC seperti benih dan makanan ikan secara percuma, iaitu sekali, one off, bagi setiap penternak dengan nilai maksimum sebanyak RM20,000. Secara purata, benih ikan yang diedarkan oleh kerajaan kepada penternak adalah sebanyak 5,000 ekor kepada setiap peserta, bergantung kepada bilangan benih sedia ada di pusat berkenaan bagi membantu penternak untuk mengembangkan hasil penternakan dan pengeluaran mereka. Keduanya, penternakan ikan air tawar di batang air telah menerima bantuan IKC pada tahun ini yang melibatkan 75 penternak daripada keseluruhan 130 penternak
yang berjumlah sebanyak 1.5 juta ringgit. Ketiganya, selain daripada itu, program taklimat kesedaran dan pembimbingan persijilan MyGap Aquaculture kepada pengusaha hatchery, penternak aquakultur melalui penyediaan bantuan naik taraf fasiliti dan pemberian bekalan input, benih dan makanan ikan dengan nilai maksimum sebanyak RM200,000. Bagi untuk mendapatkan sijil MyGap, setakat ini peserta-peserta dalam batang air masih lagi belum mendapat sijil MyGap yang kita sangat perlukan. Keempatnya, memperbagaikan platform pemasaran dalam talian sebagai e-commerce untuk meningkatkan akses kepada lebih ramai pembeli. Dan akhirnya, selain daripada jualan ikan segar, kerajaan juga menyediakan kursus pemprosesan. Untuk maklumat Tuan Yang Dipertua, dalam rancangan Malaysia ke-12, di bawah bahagian aquakultur telah diperuntukkan sebanyak 60.75 juta dan untuk tahun 2021 sebanyak 8 juta ringgit. Di bawah dasar jaminan makanan untuk program pengembangan aquakultur sebanyak 10 juta ringgit. Bantuan pengusaha mikro sebanyak RM20,000 maksimum kepada seorang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan, Ibu Anto. Ya, terima kasih Timbalan Menteri pada jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, pada tahun 2017 berlaku serangan penyakit terhadap ikan air tawar dan telah menyebabkan banyak ikan air tawar yang mati di kawasan batang air. Sekiranya kejadian itu berlaku lagi, apakah langkah segera dan bantuan yang boleh dihulurkan untuk membantu penternak di batang air? Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, memang pada tahun 2017 bukan sahaja kejadian yang berlaku di batang air, bahkan berlaku di Terengganu dan juga di Kedah, iaitu yang menyerang ikan talapia dan juga ikan kap yang dipanggil penyakit virus, iaitu TILV ataupun talapia lake virus. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, pada masa kini TILV ini merupakan satu ancaman kepada ternakan ikan talapia dan juga ikan kap, tetapi keadaannya pada ketika ini adalah masih terkawal lagi. Bahkan virus ini tidak membahayakan manusia. Maknanya walaupun ikan itu mati, dia kita terpaksa tanam dan yang masih hidup kita boleh makan lagi. Tidak membahayakan manusia. Kepada kolam-kolam daripada kolam tanah, kita terpaksa mengambil tindakan iaitu mengeringkan kolam ini selama 2 tahun untuk memastikan supaya tidak ada kuman lagi. Tetapi untuk batang air dalam empangan, kita restkan selama 6 bulan dan sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan tidak ada lagi penyakit-penyakit talapia ataupun penyakit-penyakit virus ini terus berlaku. Dalam membendung kejadian ini daripada merebak, langkah-langkah segera yang telah dijalankan oleh Jabatan Perikanan, yang pertamanya, kita selalu sentiasa melakukan surveillance secara berterusan, termasuk kita mengambil sampel 2 atau 3 kali setahun berdasarkan tahap serangan penyakit TILV. Masa tidak mengizinkan, tapi apabila Yang Berhormat menanyakan tentang apakah bantuan-bantuan yang bakal disalurkan, sebenarnya kita akan berikan bantuan benih dan makanan ikan dan juga benih untuk spesies-spesies yang lain. Dan dalam masa yang sama, pengusaha juga boleh memohon benih dan makanan ikan secara percuma di bawah program sistem penyampaian khidmat sokongan SPEC yang disediakan oleh DOF, dan bantuan ini ditawarkan hanya sekali saja bagi setiap penternak dengan nilai maksimum sebanyak RM20,000. Terima kasih Tuan Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Vivian Wong Syi Sandakan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Pengangkutan atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih YB Sandakan.
Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, semenjak kerajaan mengumumkan bantuan prihatin nasional sebanyak RM600 Malaysia untuk memandu bas sekolah yang layak, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah telah menerima dan menyelaras bantuan melibatkan 367 pemandu bas sekolah dengan jumlah bantuan sebanyak RM220,200. LPKP Sabah juga telah membantu Kerajaan Negeri Sabah dalam membekalkan maklumat bas untuk mendapatkan bantuan RM300 melibatkan seramai 1,194 pemandu bas di negeri ini. Bantuan ini adalah inisiatif kerajaan negeri bagi membantu pemandu-pemandu yang terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan bermula Mac 2020. Dalam hal ini, LPKP Sabah akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk membantu dan meringankan bebanan pemandu-pemandu yang terjejas. Selain daripada itu, kerajaan menerusi Kementerian Kewangan telah membuka semula Geran Khas Prihatin pada 1 Oktober sehingga 31 Oktober tahun ini yang memperuntukkan sebanyak 600 juta kepada 200,000 para usahawan kecil. Perusahaan kecil GKP 2 ini adalah bantuan RM3,000 secara one-off dengan syarat permohonan seperti bukan penerima GKP sebelum ini, pemohon mestilah berstatus warga negara Malaysia. Jadi ini adalah terbuka kepada juga pengusaha bas yang masih aktif menjalankan perniagaan semasa permohonan dibuat. Terima kasih. Soalan tambahan sila, sandakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah seperti dalam kenyataan pada 3 Disember di mana peruntukan bantuan prihatin nasional kepada pemandu bas sekolah di Sabah sebanyak 208,000 telah disalurkan kepada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah pada 30 November. Namun para pemandu bas di Sandakan telah mengadu di pejabat saya pada 12 Disember di mana mereka masih belum terima bantuan ini. Bila boleh saya tanya, bilakah para pemandu bas sekolah akan menerima bantuan ini? Sekian, terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih YB Sandakan. Kita memang maklum tentang perkara tersebut yang sebenarnya ada 69 aduan telah dibuat tentang pemandu bas yang belum menerima. Jadi setakat ini 41 orang sudah dibayar dan hanya tinggal 28 orang lagi pemandu bas yang masih dalam proses. Terima kasih. Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Datuk Haji Jalaluddin bin Haji alias Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker, soalan Jelebu nombor 5. Sila Menteri Kewangan Timbalan jawab. 3 minit. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Kesan COVID-19 terhadap industri penerbangan secara global adalah amat buruk dan Malaysia Airlines tidak terkecuali daripada menerima impak daripada penularan pandemik ini. Malaysia Airlines Berhad kini beroperasi hanya dengan kira-kira 75% daripada pesawat yang tidak dapat diterbangkan akibat sekatan perjalanan dan turut menyaksikan kapasiti dan pendapatannya adalah terjejas. Terdahulu sebelum pandemik COVID-19 melanda, kedudukan kewangan Malaysia Airlines didapati telah pun merosot, di mana prestasi kewangan Malaysia Aviation Group Berhad di antara tahun 2015 hingga 2018 adalah seperti berikut. Pada tahun 2015, kerugian 1.1 bilion ringgit, 2016 0.7 bilion ringgit, 2017 1.2 bilion ringgit, 2018 1.3 bilion ringgit kerugian yang ditanggung oleh Malaysia Airlines. Setakat 31 Ogos 2020, jumlah kecairan yang dimiliki oleh kumpulan Malaysia Airlines Group Berhad adalah kira-kira 366 juta ringgit selain kira-kira 578 juta ringgit yang tersedia untuk digunakan daripada dana yang diperuntukkan oleh khazanah. Bagi mengatasi masalah kewangan, Malaysian Aviation Group Berhad dan MAB, kerajaan akan mengadakan rundingan lanjut dengan pihak khazanah bagi mengenal pasti hala tuju syarikat khususnya bagi memperkukuhkan kedudukan kewangannya dan mengenal pasti penyelesaian strategik yang terbaik bagi kumpulan penerbangan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat.
Soalan tambahan. Datuk Speaker, saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Antara perkara yang berkaitan dengan MAS ni, Datuk Speaker, ialah peruntukan yang kerajaan sediakan kepada Trust Pesawat Sendan Berhad, bantuan geran untuk bayaran balik pinjaman bagi kos pembelian pesawat E380 Malaysian Airlines. Kerajaan in total, Datuk Speaker, untuk rekod Dewan, Khazanah telah bantu MAS ini sebanyak 28 bilion. Dan juga sekarang ni Yang Berhormat Menteri dah sebut bahawa hanya 25% sahaja pesawat yang boleh diterbangkan ketika pandemik. Soalan saya, Datuk Speaker, apakah perancangan jangka panjang kerajaan yang boleh dilakukan terutamanya terhadap pinjaman pembelian pesawat ini? Adakah terdapat sebarang keperluan untuk jual semula pesawat yang telah dibeli bagi mengurangkan tanggungan MAS? Yang keduanya, Datuk Speaker, ialah apakah langkah kerajaan dalam pengstrukturan semula kewangan MAS pada masa akan datang agar ianya sentiasa relevan dan boleh bertahan walaupun ketika ini hanya 25% sahaja pesawat yang boleh diterbangkan. Terima kasih, Speaker. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman Yang Berhormat, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum bahawa kerajaan telah pun, khususnya Khazanah telah pun membelanjakan 28 bilion bagi menanggung Malaysian Airlines ini. Dalam apabila pandemik ini telah berlaku, maka Malaysian Airlines hanya beroperate sekitar 25% sahaja daripada kapasitinya. Oleh sebab itu, sudah tentulah kita berhadapan dengan permasalahan khususnya untuk membayar leasing kepada penanggung-penanggung, khususnya syarikat-syarikat leasing. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah untuk menjalankan perbincangan untuk memastikan berlakunya restructuring exercise terhadap hutang-hutang pajakan atau leasing yang telah dibuat oleh Malaysia Airlines. Dan nampaknya memang ada progres-progres tertentu yang telah kita dapat lihat dan ini akan dimuktamadkan perundingannya pada 31 Disember tahun 2020. Setakat ini, untuk makluman Yang Berhormat, Malaysia Airlines masih lagi bersama-sama di dalam Alliance One World, iaitu merupakan rangkaian penerbangan global Malaysia Airlines untuk menjana pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Dan dalam bagaimanapun dari segi bilateralnya, Malaysia Airlines juga menjalin perhubungan dengan airlines yang lain, khususnya Japan Airlines, untuk memastikan bahawa Malaysia Airlines akan seterusnya relevan di dalam industri penerbangan global hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Chow Kon Yao, Tanjung. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air, jawab 3 minit. Pertama saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung kerana mengukuhkan soalan ini. Sebenarnya soalan ini telah banyak kali dibangkitkan dan saya ingin tegaskan bahawa isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berhubung dengan kawasan tadan air Ulu Muda. Untuk makluman Dewan Yang Mulia bahawa sumber air dan tanah merupakan dua bidang yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri selaras dengan Perlembagaan Persekutuan Jadual ke-9 Senarai 2 yakni Senarai Negeri. Lembangan Sungai Muda merupakan berada di negeri Kedah yang dikongsikan di bahagian hilir dengan hilir sungai hingga ke laut bersama dengan Pulau Pinang. Untuk makluman Dewan Mulia, lembangan Sungai Muda ini mempunyai keluasan berjumlah 4,151 km persegi. Walaupun sebahagian besar lembangan Sungai Muda terletak di negeri Kedah iaitu 98.68% atau 4,096 km. Manakala di kawasan Pulau Pinang ialah sebanyak 1.32% yang di 55 km persegi. Bagi memelihara kawasan tadan air Ulu Muda, Kementerian telah melaksanakan pendekatan pengurusan lembangan sungai bersepadu atau Integrated River Basin Management IRBM di lembangan Sungai Muda pada tahun 2018. Pelan RBM ini merupakan asas kepada kerajaan negeri bagi membangunkan dan membangun guna tanah di lembangan Sungai Muda bagi mengelakkan berlakunya insiden pencemaran dan memastikan sumber air bersih dan mencukupi. Kawasan Ulu Muda merupakan kawasan tadan air yang penting bagi kedua negeri.
di mana saya telah tegaskan dan Kerajaan Negeri Kedah di bawah Menteri Besar yang baru ini telah pun menegaskan bahawa kawasan tadaan ini tidak sekali-kali akan diceroboh, yakni tidak sekali-kali akan diberi kebenaran untuk pembalakan. Isu yang berlaku ialah sebahagian di antara kawasan ini telah pun diberi pembalakan sebelumnya sebanyak 25,000 hektar. Dan kerajaan negeri komited untuk menggantikan kawasan itu dengan kawasan baru. Dan ini penegasan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar dalam Dewan Negeri. Dan pada 5 Mei 2020, kerajaan negeri telah pun mewartakan 25,000 hektar kawasan ini sebagai kawasan bebas pembalakan. Maksudnya tidak akan lagi berlaku sistem pembalakan dalam kawasan tersebut. Untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, kerajaan pusat telah memperuntukkan sebanyak 70 juta bagi aktiviti ecological fiscal transfer bagi semua kerajaan negeri bagi menjamin kelestarian biodiversiti negara. Sehubungan dengan itu, di atas pengorbanan besar kerajaan negeri Kedah, alangkah baiknya kalau sekiranya keadaan di Pulau Pinang dapat mengadakan perbincangan bagi menyumbang dalam bentuk kewangan pada kerajaan negeri Kedah di atas pengorbanan dia memastikan kawasan tadahan air ini tidak dicerobohi dan tidak dapat dipelihara dan diberi manfaat kepada kedua negeri. Bagi pihak Kerajaan Persekutuan, kami sedia pada bila masa untuk mengadakan perundingan bersama dengan dua-dua kerajaan negeri supaya kelestarian kawasan ini dapat dipelihara. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Tanjung. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, khususnya jaminan daripada negeri Kedah bahawa tidak sekali-kalinya memberi kelulusan untuk aktiviti pembalakan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri maklumkan di mananya letak 25,000 hektar tanah atau hutan yang akan menggantikan kawasan yang diluluskan sebelum ini, dan harap ianya tidak terletak dalam kawasan tadahan Ulu Muda juga. Sila Menteri, satu minit. Terima kasih. Isu yang berlaku sekarang ialah kerajaan negeri memohon pada kerajaan pusat bila mana syarikat pembalakan menuntut 1.2 bilion ataupun purata 40,000 setiap hektar kawasan yang telah diluluskan. Jadi persoalannya ialah bagaimana untuk mendapatkan gantian dalam bentuk kewangan, dan ini sedang dirunding di peringkat kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dan walaupun saya suka juga menyebut bahawa Pulau Pinang perlu juga untuk sama-sama meneroka sumber air alternatif seperti air pulih guna daripada kilang, daripada pembentungan yang disasarkan oleh pihak KASA atau pihak kementerian sebanyak 1,500 juta liter sehari air pulih guna daripada loji kumbahan menjelang tahun 2030 untuk kegunaan industri. Demikian juga kita mengharapkan juga kerajaan Pulau Pinang dapat meneroka kawasan-kawasan sumber air bawah tanah dalam usaha mengurangkan pergantungan kepada sumber sedia ada. Suka saya maklumkan pada Dewan Yang Mulia bahawa mengikut maklumat daripada data daripada sumber bahagian pengurusan hutan Ibu Pejabat JPSM, Pulau Pinang di sebanyak 3,398.94 hektar dicadangkan, diwartakan sebagai kawasan tadahan air. Dan untuk makluman hingga setakat ini Pulau Pinang masih belum mewartakan sikit pun, masih lagi kosong. Dan saya bagi pihak kementerian, kita merakamkan penghargaan pada negeri-negeri yang telah mewartakan 100%. Kedah 100% kawasan daripada 110,000 telah diwartakan sebagai kawasan tadahan air. Manakala Johor 99.47%, Melaka 100%, Negeri Sembilan 100%, Pahang 100%, Perlis juga 100%, Selangor dan Terengganu juga 100%, manakala Perak 54.12% dan Kelantan 99.20%. Berhubung dengan itu, kita harapkan bahawa Pulau Pinang dapat mewartakan 3,398.94 yang dicadangkan ini sebagai kawasan tadahan air diberi sebagai jaminan sumber air bagi negeri Pulau Pinang pada masa depan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Selanjutnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, Padang Terap. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Pangkutan atau Timbalannya jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Di-Pertua, sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan industri penerbangan negara secara keseluruhannya.
meliputi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh full service carrier dan servis penerbangan syarikat penerbangan low cost carrier. Statistik menunjukkan tren penurunan permintaan penumpang domestik dan antarabangsa mulai 1 Mac iaitu jumlah permintaan penumpang berkurangan daripada 280,321 sehari pada bulan Januari tahun ini kepada 59,378 pada bulan September. Berdasarkan semakan semula unjuran senario trafik penumpang Malaysia, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM menjangkakan jumlah tempat duduk perkhidmatan penerbangan akan berkurangan lagi kepada 26 juta hingga 26 juta hingga 29 juta bersamaan dengan negatif 72% pada tahun 2020 ini. Dalam hubungan itu, syarikat penerbangan dijangka memerlukan tempoh masa 3 tahun untuk pulih sepenuhnya dari impak wabak ini, tertakluk kepada situasi semasa penularan wabak tersebut di dalam dan di luar negara. Sebagai persediaan kepada pembukaan sektor pengangkutan udara, kerajaan melalui pakej rancangan ekonomi iaitu pada Februari 2020 telah bersetuju antara lain supaya Malaysia Airport Holdings mengurangkan caj pendaratan dan parkir pesawat melalui mekanisme kontra. Di samping itu, berdasarkan kepada saranan ICAO, World WHO dan juga IATA semasa tempoh pemerintahan kawalan pergerakan pemulihan yang bermula pada 10 Jun hingga 31 Ogos tahun ini, lebih banyak kelonggaran telah diberikan oleh pihak kerajaan termasuk kebenaran untuk melakukan perjalanan rentas negeri dan pengecualian penjarakan fizikal dalam pesawat bagi semua perkhidmatan penerbangan berjadual dan tidak berjadual. Kelonggaran telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan penerbangan udara bagi sektor domestik. Selain itu, MOT, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan syarikat penerbangan terus bekerjasama bagi meningkatkan kesedaran dan keyakinan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan. Bagi maksud menggerakkan sektor pelancongan antarabangsa, Kementerian Pengangkutan mengadukan usaha kerajaan dalam melaksanakan konsep travel bubble ke beberapa buah negara seperti Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, New Zealand, Australia, Korea Selatan dan Jepun. Melalui konsep tersebut, penerbangan dan penumpang dari mana-mana negara yang berada dalam kategori hijau akan dibenarkan masuk melalui memasuki Malaysia tertakluk kepada SOP tertentu. Dalam hubungan ini, cadangan travel bubble tersebut adalah tertakluk kepada rundingan yang sedang diadakan di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Luar Negeri dengan negara-negara tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat. Terima kasih, Tuan Speaker. Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly, Malindo adalah antara syarikat-syarikat penerbangan dalam negara kita yang menghadapi kesan daripada COVID-19. Jadi soalan saya pertama ialah apakah kementerian sudah mempunyai libat urus dengan agensi-agensi atau kementerian lain bagi tangani isu pemberhentian pekerja daripada syarikat-syarikat penerbangan dalam negara, dan sekarang ini mereka tidak ada kerja. Dan yang keduanya, apakah tindakan jangka pendek secara komprehensif untuk yang direncanakan oleh kementerian bagi merancangkan kembali industri penerbangan selepas daripada tahun 2020 ini, maksudnya dalam tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk pemulihan sepenuhnya mengambil masa 3 tahun, iaitu diagak dalam 2023 untuk pulih keseluruhannya, insya-Allah. Jadi antara syur-syur yang dikemukakan kepada Economic Advisory Council adalah seperti berikut berkaitan dengan sektor penerbangan ini, iaitu pertama ialah pengecualian had bilangan, kita telah pun mengutarakan, iaitu pengecualian had bilangan pekerja bagi sektor penerbangan yang layak menerima bantuan kewangan di bawah program subsidi upah PSU yang bakal memanfaatkan kira-kira 35,473 orang pekerja. Pada masa ini, PSU hanya terhad kepada maksimum 200 orang pekerja bagi setiap syarikat.
Keduanya bantuan bagi meringankan aliran tunai syarikat-syarikat penerbangan seperti penangguhan bayaran berkaitan fee dan charge penerbangan dengan izin landing parking fee melalui mekanisme kontra, insentif kawangan bagi tujuan promosi dan pemasaran tiket penerbangan dan pemberian rebate utility kepada syarikat penerbangan dan operator lapangan terbang. Keempat ialah peruntukan geran sempadan untuk promosi dan insentif penerbangan bagi menggalakkan syarikat penerbangan semula ke Malaysia, iaitu pembahagian peruntukan secara 50-50 di antara kerajaan dan Malaysia Airport Holdings Berhad sehingga tahun 2022. Dan yang kelima, pengurangan sumbangan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP oleh majikan kepada 13% ke 10% bagi semua sektor penerbangan. Ini adalah antara syur yang dikemukakan oleh MOT kepada Economic Advisory Council. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat semua. Urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR 16/2020 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 dalam jawatankuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Silakan. Ketua, semalam saya ada bangkitkan mohon penjelasan daripada Tuan Ketua tentang peraturan yang terkait dengan COVID-19. Apakah keputusan ini arahan dari Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan? Apakah buktinya? Keduanya, apakah dengan arahan ini semua peraturan yang kita kenakan, umpamanya sekatan 80 orang, penangguhan sidang yang dulunya tak boleh kalau lepas jam 2 itu rosak semua dah. Dan kemudian ada yang pakai PE duduk di atas dan tidak ditetapkan oleh Tuan Ketua bahawa kerusi itu termasuk dalam kerusi orang yang boleh mengundi dalam proses pemilihan. Jadi saya minta penjelasan itu yang dari semalam dan mohon Yang Dipertua mengambil kesempatan ini menjelaskan supaya jelas kepada ahli yang berhormat tentang kedudukan mutakhir soal peraturan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Semalam Yang Berhormat Port Dickson ada bangun untuk meminta penerangan dan tetapi malangnya di dalam kekecohan yang berlaku itu saya terlepas memberi penerangan. Saya di atas kekhilafan tersebut saya mohon maaf. Untuk maklumat Yang Berhormat, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Tapah dan Yang Berhormat Batu yang dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah House Surveillance Order telah menulis surat permohonan kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia untuk hadir di Dewan Rakyat. Sehubungan dengan itu, Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia melalui surat kepada ketiga-tiga ahli-ahli yang berhormat tersebut bertarikh 14 Disember 2020 telah meluluskan permohonan yang berhormat tersebut untuk pelepasan masa time off menghadiri pengundian di Dewan Rakyat pada 14 hingga 17 Disember 2020 dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kebenaran ini diberi secara bertulis. Saya ada salinan, kalau anda lihat boleh saya beri nanti. Yang Berhormat Bagan juga menanyakan tentang isu tempat duduk seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi. Dengan itu saya menetapkan tempat duduk mereka ialah di galeri awam, di mana peruntukan di bawah menurut peruntukan di bawah peraturan mesyuarat 2/2. Maka mereka bolehlah mengundi dari tempat tersebut. Yang Berhormat Lembah Pantai menanyakan saya tentang soal pengenalan diri. Mengenai perkara ini, kehadiran ahli-ahli yang berhormat ini ke Parlimen akan dicatat oleh Bentara dan Bentara yang sama akan mengiringi mereka ke galeri awam Dewan Rakyat semasa pengiraan undi akan dijalankan.
Pengenalan diri akan disemak oleh bentara yang berkenaan semasa kehadiran dicatatkan dan juga semasa ahli-ahli yang berhormat tersebut bergerak menuju ke Dewan untuk mengundi. Ya. Untuk maklumat semua ahli yang berhormat juga, saya difahamkan bahawa pengecualian ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Sebaliknya sebelum ini pengecualian yang sama juga telah turut diberikan kepada patient under surveillance PUS untuk menghadiri upacara pengkebumian dan melawat pesakit di hospital bagi kes-kes kecemasan juga. Dalam pada itu, saya membenarkan pemakaian PPE, Personal Protective Equipment, PPE, oleh ahli-ahli yang berhormat tersebut dalam Dewan Rakyat selaras dengan Peraturan Mesyuarat 41(F) dan juga dengan mengambil kira situasi kesihatan dan keselamatan semua. Namun demikian, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengenai 80 orang dan standing order yang telah disuspend tu, dia akan berterusan dan kita, seperti mana yang dibuat pada seharian sebelum ini, sekiranya masa tidak mencukupi maka usul menteri akan dibuat untuk memanjangkan tempoh mesyuarat bagi membolehkan perbahasan dan undian dijalankan dengan teratur. Jadi itu saja Yang Berhormat. Diharapkan penjelasan ini mencukupi untuk perkara ini. Terima kasih. Tuan Ketua. Semalam saya bersama dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang telah berbincang dengan Tuan Speaker tentang perkara ini. Saya hanya nak dapat sedikit penjelasan, iaitu bahawa ini hanya untuk pengundian saja. Pengundian. Itu bermakna mereka tak boleh mengambil bahagian. So yang itu akhirnya hanya untuk pengundian saja. So yang akan ditebakkan di galeri di sana semasa pengundian dibuat. Ya. So macam mana mereka tahu, kerana bukan setiap masa pengundian akan dibuat. So mereka akan standby di dalam bilik. Satu bilik yang telah pun dikendirikan atau dikuarantinkan. Okay, baik, terima kasih. Mereka akan standby di situ. Ada sedikit pemakluman tambahan. Dengan mengambil kira tempoh 10 hari bagi HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan tu, saya telah dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Tenggara telah menamatkan tempoh HSO pada semalam, Isnin 14 Disember, dan beliau boleh kembali ke Dewan mulai hari ini, hari Selasa 15 Disember 2020. Seterusnya bagi Yang Berhormat Batu, hari terakhir menjalani HSO adalah pada hari ini, Selasa 2020. Ini bermakna Yang Berhormat Batu boleh kembali ke Dewan mulai pada hari esok, Rabu 16 Disember 2020. Akhirnya bagi Yang Berhormat Tapah pula, hari terakhir Yang Berhormat Tapah menjalani HSO adalah sehingga Khamis 17 Disember 2020. Itu adalah maklumat tambahan yang saya dapat pada pagi ini. Terima kasih Yang Berhormat semua. Sekarang kalau boleh kita teruskan, Kepala Bekalan B63 dan Kepala Pembangunan P63 di bawah Kementerian Pendidikan terbuka untuk dibahas. Speaker. Selamat pagi Tuan Speaker. Ya. Apa khabar Tuan Speaker? Aturan 43 Tuan Speaker. Ya. Keputusan pengurusi adalah muktamad. Ketika kita membahaskan pembentangan belanjawan tahap di sesi dasar, Yang Berhormat Bagan telah pun membangkitkan persoalan kepada Menteri, bertanyakan kepada senarai butiran perbelanjaan untuk sekolah-sekolah agama, sekolah mubalik, sekolah Tamil dan sekolah Cina. Ketika itu mesyuarat dipengerusikan oleh Datuk Timbalan Speaker Datuk Rashid bin Hasnon. Dan beliau telah mengarahkan menteri yang hadir di Dewan pada hari itu untuk memberikan senarai formula. Kerana ketika itu menteri telah melambai-lambaikan satu kertas, walaupun butiran-butiran tidak ada dalam pembentangan bajet, mengatakan bahawa semua formula itu adalah dalam kertas. Dan menteri telah mengangguk kepala menunjukkan isyarat bahawa formula itu akan dibekalkan kepada semua. Kerana pada hari ini kita membahaskan di sesi jawatan kuasa, kalau butiran-butiran itu tidak berada dalam meja kita, dalam makluman kita, bagaimanakah kita ingin membahaskan perkara tersebut? So, saya ingin tanya kepada Tuan Pengerusi, kalau boleh kami mendapatkan senarai tersebut untuk kita bahaskan dengan lebih terperinci lagi tentang pembentangan belanjawan bagi sesi ini
untuk Kementerian Pendidikan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya khabar baik Yang Berhormat. So saya tak tahu sama ada Yang Berhormat Menteri boleh memberi sedikit penjelasan mengenai perkara itu. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, saya selepas mendapat pertanyaan daripada ahli yang berhormat, kami semak dan juga Bagan, kami semak dimaklumkan bahawa telah diuploadkan di website Parlimen. Kami bagi pada pukul 1 tengah hari, sekejap 1 tengah hari dah diserahkan. Sejurus selepas saya gulung, saya dah serahkan kepada urustia, kami telah serahkan kepada pihak Parlimen dan telah dimaklumkan bahawa pukul 6 petang diuploadkan ke dalam website Parlimen. Itu maklumat yang saya dapat. Sebab itu, dan saya juga untuk maklumat ahli yang berhormat, saya telah bentangkan kepada media pun. Saya dah tunjuk kepada everyone dalam media, kita dah bagi pada pihak media. Jadi tidak ada sebarang minta semak balik di website Parlimen kerana itulah makluman yang diberikan kepada saya. Terima kasih Datuk Yang Betul. Saya tak apa, Yang Berhormat Jelutong, saya akan semak. Tuan Setiausaha Dewan tolong semak dan kalau boleh kita print dan diedarkan kopi lah sekarang juga. Sebenarnya Tuan Pengerusi, Datuk Timbalan Pengerusi Datuk Rashid bin Hasnun telah mengarahkan senarai formula itu diberikan hard copy kepada kami. Ya. So untuk kami melihat dan meneliti tersebut. Tuan Setiausaha, kalau boleh kita semak tu website tu dan kita print dan diedarkan sekarang juga. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Tuan Pengerusi. Saya ingin untuk mulakan perbahasan Kementerian Pendidikan ni, saya ingin menjemput Yang Berhormat Simpang Renggam. Silakan. Tuan Di-Pertua, COVID-19 telah menghanyutkan kita ke dalam satu situasi yang maha getir. Dampak pandemik yang lama dan bertingkat-tingkat ini telah meninggalkan sisa generasi tersisih ataupun dengan izin lost generation seperti yang dilaporkan oleh WHO, UNESCO dan World Bank. Jika kita kecilkan skop lost generation di Malaysia ini, kita boleh anggarkan sekurang-kurangnya hampir 1 juta murid bakal terkesan dan tersisih dari proses pendidikan semasa, khususnya murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2. Anak-anak ini sedang bergelut dengan beberapa kemahiran asas seperti membaca, bertutur dan menulis. Ketiadaan PDP secara normal selama hampir setahun hakikatnya telah membantutkan proses pendidikan ini. Dan lebih malang lagi apabila tidak kelihatan usaha serius KPM untuk berhadapan dengan isu ini. Soalannya, apakah KPM mempersiapkan master plan untuk anak-anak ini apabila memasuki darjah 1 pada tahun 2021 nanti? Dan apakah langkah yang diambil? Justru di Dewan Yang Mulia ini saya menggesa agar YB Menteri Pendidikan tampil secara proaktif dan berinteraksi dengan lebih terbuka. Kerana saya yakin di sana ada ramai lagi pihak yang mahu menghulurkan tangan menyelesaikan kemelut ini secara kolektif bersama-sama. Saya mencadangkan penubuhan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan yang dianggotai oleh ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang dan juga pemegang taruh yang lain untuk menangani masalah pendidikan pasca pandemik yang amat serius ini. Saya fikir satu resolusi boleh dihasilkan andai YB Menteri bersedia membuka ruang kerjasama merentasi parti, ideologi dan juga kepakaran. Kerana sehingga ini, walaupun sudah berkali-kali ahli-ahli Parlimen maupun rakyat di luar sana bersuara, masih tidak ada satu jawapan pun yang jelas dan tuntas berkaitan master plan KPM untuk menyelamatkan lost generation ini. Pendidikan adalah untuk semua dan tanggungjawab semua bersama. Butiran 010500, Tuan YDP, Tuan Yang di-Pertua. Suasana COVID-19 telah memaksa ekosistem pendidikan berubah 180 darjah. Ini menjadikan kunci kepada kelangsungan pendidikan yang sebenar selain dari guru adalah bahan atau konten dengan izin pembelajaran itu sendiri. Baru-baru ini saya telah mempersoalkan kepada Kementerian Pendidikan berkaitan projek bekalan 800 video berdurasi 25 minit yang telah diberikan kepada syarikat Radio Swan Sendirian Berhad melalui tender terbuka. Dewan ini juga telah dimaklumkan bahawa setakat ini setakat November hanya 28 video saja yang telah disiapkan. Bererti kurang dari 5% atau 5% saja projek ini berjaya dilaksanakan. Sedangkan sejak Jun ia dimulakan, kita sudah melepasi lebih 5 bulan pembelajaran dalam talian. Yang Berhormat Menteri telah mengatakan juga kontrak dilanjutkan sehingga bulan Februari.
Saya ingin meminta pihak kementerian menyediakan status sebenar kandungan yang telah dihasilkan sehingga hari ini kepada Dewan Yang Mulia ini. Dan apakah tindakan lanjut dari KPM untuk memastikan berbaki video iaitu 95% dari projek ini dapat disiapkan kurang dari 2 bulan bermula dari sekarang. Bayangkan, jikalau dalam masa 5 bulan hanya 28 siri saja yang telah disiapkan, apakah sehingga bulan Februari nanti boleh disiapkan 772 yang berbaki? Persoalan kalau boleh disiapkan, bagaimana dengan kualitinya pula nanti? Juga apakah sebenarnya merit di atas penganugerahan projek ini kepada syarikat terlibat, di mana harga yang ditawarkan seperti mana saya telah sebutkan di Dewan Yang Mulia ini jauh rendah daripada harga pasaran. Atau lebih tepat lagi, apakah benar KPM tidak melaksanakan kajian pasaran secara sepatutnya, sebaliknya terus membuka tawaran projek ini dengan alasan ingin segera? Tuan Yang di-Pertua, di bawah B010500 ini juga terkait dengan isu konten pendidikan. Warga pendidik diarah menggunakan aplikasi Delima yang sepatutnya berfungsi sebagai platform pembelajaran digital. Sebelum ini KPM menggunakan Frog VLE. Disebabkan terdapat banyak masalah, kerajaan yang lalu telah membuat keputusan untuk tidak menyambung kontrak Bestarinet dengan pihak pembekal. Ada beberapa isu yang timbul, seperti konten yang ada di Frog VLE yang sepatutnya diserahkan semula kepada KPM kerana KPM merupakan pemilik hak cipta. Namun sehingga hari ini konten tersebut tidak dapat dilihat di dalam Delima yang dipaksa gunakan oleh para guru. Delima milik kerajaan, Frog VLE syarikat swasta. Tetapi barang yang dihasilkan oleh guru-guru yang menjadi hak milik kementerian digunakan oleh syarikat swasta dan tidak ada di laman web kita yang digunakan oleh guru-guru kita sendiri. Lebih malang lagi, jikalau kita pergi ke pelantar Frog VLE yang kini tiada kaitan dengan KPM lagi, segala perisian yang telah dihasilkan oleh KPM, oleh guru-guru kita dan milik KPM terdapat di laman web mereka, seolah-olah menjadi hak milik perniagaan mereka. Bayangkan, kandungan milik KPM berada di pelantar syarikat asing iaitu Frog VLE. Manakala laman web Delima milik kerajaan pula hanya menjadi gateway kepada pelantar-pelantar lain seperti Google Classroom, YouTube, EduWeb TV, aplikasi Canva dan lain-lain tanpa kandungan khusus milik KPM yang telah dihasilkan oleh para guru. Persoalan saya, jika yang sedemikian, untuk apakah Delima ini? Berapakah kos yang diperuntukkan untuk Delima, sedangkan carian berkenaan bahan-bahan yang ada di Delima ini boleh dibuat menggunakan Google Search sahaja. Saya menggesa KPM untuk menyemak semula rundingan dengan pihak pembekal Frog VLE dan menyegerakan proses serahan konten yang sekian banyak itu. Juga menghidupkan semula e-bahan multimedia SCORM yang sekian lama tidak boleh diakses. Saya juga meminta penjelasan Yang Berhormat Menteri Kanan Senator, apakah benar kos hangus VLE ini yang telah bermula semenjak tahun 2011 dahulu mencecah 1.13 bilion, yang mana ia bersamaan dengan 51% kos keseluruhan Bestarinet yang dikendalikan oleh YTL Communications. Pada tahun 2019, sebuah jawatankuasa data raya telah ditubuhkan di KPM untuk menyelaraskan data dan menggunakan artificial intelligence dengan izin dan machine learning dengan izin untuk tujuan penilaian berasaskan sekolah dan penilaian murid-murid secara holistik demi memastikan metod penilaian secara konvensional dan juga mengelakkan mismatch dengan izin iaitu ketidakpadanan di peringkat menengah atas untuk membantu para pelajar kepengkhususan yang menepati bakat, kecenderungan dan kemampuan para murid berdasarkan maklumat terangkum mereka semenjak prasekolah lagi. JK Data Raya ini merupakan satu usaha groundbreaking dengan izin dan merupakan langkah radikal untuk mempersiapkan murid-murid menghadapi zaman IR 4.0 dan mengelakkan ketidakpadanan pengkhususan dan kerjaya yang telah menyebabkan peningkatan unemployment, pengangguran di kalangan graduan dan juga pembaziran kemahiran akibat pelajar belajar di bidang yang tiada kaitan dengan kerjayanya. JK Data Raya ini dianggotai oleh ramai pihak dari luar KPM
yang rata-ratanya berlatar belakangkan IT dan mereka telah memberikan khidmat secara percuma ataupun pro bono dengan izin. Persoalannya, apakah status JK Dataraya ini? Okey dia. Butiran 040100, Tuan Yang Di-Pertua. Kita telah diberitahu bahawa bahawa TV kerajaan iaitu RTM melalui saluran OK hanya memperuntukkan 2 jam sahaja untuk TV pendidikan. Manakala menurut Yang Berhormat Menteri, KPM akan menambah 3 jam pada setiap Isnin hingga Jumaat untuk tujuan pendidikan yang sama melalui NTV 7 milik Media Prima Berhad. Untuk isu ini, saya meminta KPM membentangkan kepada kita. Pertamanya, berapakah belanja yang telah diperuntukkan untuk membayar Media Prima Berhad untuk tujuan tersebut? Keduanya, kenapa tidak dimanfaatkan sepenuhnya di OK TV saja milik kerajaan? Mengapa tidak digunakan TV RTM milik kerajaan saja untuk menambahkan jam siaran untuk TV pendidikan? Mengapa perlu membayar kepada syarikat swasta? 040100, pandemik telah menyebabkan banyak sekolah-sekolah ditutup dan para guru terpaksa melakukan proses PDP, pengajaran dan pembelajaran dalam talian online. Para guru telah bergulit dan bertungkus lumus untuk memastikan proses PDP dapat berjalan dengan lancar demi masa depan anak-anak kita. Hal ini melibatkan waktu, mental dan juga wang ringgit, terutamanya untuk membeli peranti tambahan. Guru-guru juga mempunyai anak-anak yang terpaksa menggunakan peranti, kerana anak-anak mereka juga bersekolah dan melakukan PDP dalam talian. Mereka juga terpaksa membeli data internet tambahan, lebih dari biasa, menggunakan elektrik yang lebih untuk tujuan tersebut. Ada juga yang terpaksa mengeluarkan duit lebih untuk mencetak lembaran-lembaran kerja, kuis dan nota dan menghantarkan ke rumah anak-anak murid mereka. Apakah insentif kita kepada para guru yang merupakan wira kita? Saya dimaklumkan, mereka dipaksa menghantar laporan mengajar dalam tarian secara berkala kepada PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Para guru juga mengadu kini. Mereka dibebani semula dengan pengisian pelbagai borang dan laporan yang pernah saya hapuskan sebelum ini. Persoalannya, wang ringgit yang mereka gunakan itu perlu diambil kira. Dan para guru, saya merayu, menggesa kepada KPM untuk memberikan kepada guru imbuhan, sama ada dalam bentuk one-off ataupun melalui pelepasan cukai untuk jumlah wang yang telah mereka gunakan untuk proses PDP sepanjang sekolah ditutup. Ini boleh dengan kerjasama Kementerian Kewangan. Ringkaskan Yang Berhormat. Tuan Speaker, saya akan tutup. Ya. Dengan jelas saya katakan, sehingga saat ini, sehingga detik ini, kita tidak melihat satu sikap yang serius oleh kerajaan secara umumnya untuk menangani masalah pendidikan secara serius, secara kolektif dan perancangan jangka masa panjang pasca akademik. Ini bukan keluhan kami, Ahli Dewan Rakyat. Ini keluhan rakyat. Ini keluhan masyarakat. Keluhan para guru dan ibu bapa. Saya menyeru kepada semua ahli parlimen, sama ada di blok pembangkang dan di blok kerajaan, untuk menolak belanjawan pendidikan ini sebagai satu signal yang jelas bahawa kita tidak kompromi isu pendidikan dan kita sama-sama mahukan yang terbaik untuk pendidikan negara. Terima kasih Yang Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Padang Terap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tuan Pengerusi, saya turut mengambil bahagian pada pagi ini dalam peringkat jawatankuasa. Yang pertama, masuk terus kepada butiran yang berkaitan dengan 010500 teknologi maklumat. Kita sedar salah satu daripada keperluan dalam Kementerian Pendidikan ini adalah membangunkan teknologi maklumat untuk membolehkan semua sekolah yang ada di dalam negara kita ini mendapat akses kepada segala bentuk teknologi untuk membolehkan apa yang berlaku dalam musim pandemik COVID-19 ini, iaitu pembelajaran secara online dapat dipertingkatkan. Kita sedar bahawa dalam 10,000 buah sekolah yang ada dalam negara kita ni, barangkali kita boleh katakan bahawa menerima secara baik teknologi
ataupun akses kepada internet ini barangkali berada pada tahap 70%. Dan ada lagi 30% yang sangat lemah penerimaan teknologi maklumat. Dan saya tengok kepada bajet, ada 271 juta untuk dibelanjakan pada tahun hadapan. Dan kita minta supaya kalau boleh kementerian dapat memberi satu gambaran yang benar bagaimana untuk mempertingkatkan capaian internet ini, khususnya sekolah-sekolah di luar bandar. Sebenarnya bukan sekolah di luar bandar saja, sekolah ini adalah sekolah di pedalaman. Ada negeri-negeri yang ada kawasan pedalaman. Dan kita tahu di setengah-setengah daerah barangkali capaian internet berada pada tahap yang cukup lemah. Jadi sudah tentulah kementerian mempunyai pelbagai maklumat untuk mendapatkan ataupun memberi kemudahan-kemudahan internet ini kepada daerah-daerah jauh di luar bandar. Dan saya berharap bahawa dalam usaha ini kita dapat mempertingkatkan pada satu tahap yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Saya dapati bahawa setengah-setengah guru nak hantar maklumat, dia kena tunggu sebab bila dah ramai pakai, internet tak boleh jalan, dia buffering, kadang-kadang sampai 4 jam, 5 jam barulah dapat menghantar maklumat itu kepada PPD, kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga kepada kementerian. Jadi ini adalah satu yang saya ingat berpanjangan. Dan sudah tentulah kementerian mempunyai kerjasama yang baik dengan Kementerian Komunikasi, khususnya MCMC, bagi membolehkan kita menyelesaikan perkara-perkara yang dikaitkan dengan teknologi maklumat. Itu belum lagi kita bercakap mengenai dengan bagaimana smart classroom yang nak diadakan, bagaimana kita nak menggunakan online, pengajaran secara online secara sepenuhnya. Sebab sudah tentu dah tak dapat. Sebab tu saya nak nyatakan bahawa dalam teknologi maklumat itu kita mesti ada satu plan khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di luar bandar. Dan saya pergi kepada yang keduanya, iaitu berkaitan dengan program pembangunan 03700, program pembangunan luar bandar Sabah dan Sarawak. Yang ini saya nak sebut sebab dalam ditulis 471 juta untuk Sabah dan Sarawak. Kalau Sabah dan Sarawak 471 juta, maknanya satu negeri lebih kurang 200 juta. Dan kita sedar di Sabah Sarawak ini sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang telah dibina 50 tahun dulu, masih banyak. Jadi ada rancangan dibuat pada tahun 2018, iaitu memberi peruntukan sebanyak 1 bilion setahun kepada Sabah, 1 bilion setahun kepada Sarawak. Dan kalau diberi rancangan 1 bilion satu tahun itu, saya jangka 3 tahun berturut-turut kita beri kepada Sarawak 3 bilion, kepada Sabah 3 bilion. Saya yakin sekolah-sekolah daif yang lama itu boleh diselesaikan oleh kerajaan. Yang Pak Terap, bagi sikit boleh setengah minit. Setuju sangat Pak Terap. Terima kasih. Boleh setengah minit ya? Ya.
Boleh, terima kasih. Saya dengar perbahasan Yang Berhormat berkaitan dengan bajet yang diberikan kepada ramai, kepada negeri-negeri yang tertentu. Apakah Yang Berhormat setuju dengan saya? Isu guru-guru duka lara, walaupun beri berjuta bilion-bilion ringgit, kalau isu duka lara ni tak dapat diselesaikan, diberikan peluang untuk mereka pindahkan balik setelah lebih 5 tahun, ia juga akan akibatnya, efeknya tidak juga begitu bagus dalam konteks pendidikan walaupun berbilion-bilion diletakkan dalam negeri-negeri tersebut. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih Baling dan setuju untuk dimasukkan daripada sebahagian daripada ucapan saya pada pagi ini. Akhir untuk Yang Berhormat Datuk Musi. Minta laluan. Yang Berhormat Libaran. Ya, saya menyokong penuh dengan seranan Yang Berhormat tadi mengenai dengan sekolah daif ini. Kalau saya boleh sebut, di kawasan Libaran ini, ada beberapa yang saya sebut di sini, ialah seperti SK Rancangan Lubu, SK Sungai Menila, SK Sungai Tiram, SK Pulau Libaran, SK Pulau Tanjung Pisau, SK Pulau Padas, SK Ladang Sandak, SK Sungai Sungai Besar, SK Pemeguan dan SK Nundian. Kita setujulah, kita setujulah. Sekolah daif. Jadi ini juga memerlukan untuk apa? Kita setuju Libaran. Ini kita yang sekolah daif di sekolah-sekolah ini. Terima kasih Datuk yang pengurusi. Datuk Pengurusi yang akhir dari saya untuk 3,000 Early Childhood Care Education ataupun asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Ini satu perkara yang sangat penting untuk negara kita dan saya kira bahawa saya nak minta dalam penerangan menteri nanti, penggulungan menteri nanti supaya adakah dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak ini yang memangnya sudah ada, bagaimana kita memperluaskan early childhood care education ini sebab di kebanyakan negara kanak-kanak telah dihantar ke sekolah pada usia 6 bulan dan mereka berada di sekolah itu sehinggalah kepada kindergarten dan lepas itu baru masuk ke primary. Jadi itu saja daripada saya pada pagi ini. Terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Terap. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Langkawi. Saya merujuk kepada butiran 00300 di mana 215.500.000 ringgit diperuntukkan untuk pendidikan teknik dan vokasional dan butiran 01700 program pembangunan kurikulum yang mana diperuntukkan 15.963.000 ringgit untuknya. Rakyat rata-rata berpendapat bahawa dasar pelajaran ataupun pendidikan negara sudah tidak sesuai dengan peralihan zaman. Benar, pendidikan bertujuan membekal anak muda dengan ilmu, tetapi ilmu perlu sesuai dengan cara hidup masa depan anak muda. Kita orang Islam memang wajib mengetahui agama Islam yang kita anuti, tetapi kita juga wajib sediakan diri untuk dunia di waktu mana kita perlu bekerja untuk membiayai kehidupan kita. Adalah penting masa untuk mempelajari agama diagih supaya masa untuk berkehidupan duniawi juga mencukupi. Di zaman ini, ilmu sains dan matematik sangatlah penting. Ilmu-ilmu ini tidak statik tetapi berubah-ubah sepanjang masa. Hasil kajian yang dibuat oleh para penyelidik, hampir semua
dari kajian ini disedia dalam bahasa Inggeris. Menterjemah ke dalam bahasa kebangsaan memerlukan pakar sains yang terpelajar dalam ilmu sains serta fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Oleh kerana ilmu-ilmu baru ini amat banyak dan luas, menterjemahkan memerlukan ramai pakar sains yang fasih dalam bahasa-bahasa berkenaan. Kita tidak ada penterjemah seperti ini. Sebaliknya, jika ilmu sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris, penuntut boleh akses semua ilmu baru yang relevan sendiri tanpa pakar penterjemahan. Apabila menerus pelajaran di luar negeri, bahasa Inggeris amatlah penting. Apabila kita sudah kuasai ilmu ini dengan mendalam dan kita juga membuat penyelidikan, pada masa itu kita boleh guna bahasa kita. Sesungguhnya pada satu masa dahulu, bahasa ilmu adalah bahasa Arab. Orang Eropah pun terpaksa belajar bahasa Arab untuk mengejar ilmu orang Arab. Sebenarnya para pakar sains dari kaum bukan Inggeris pun masih guna bahasa Inggeris untuk perkenal hasil kaji selidik mereka dan juga semasa berbincang berkenaan sains dalam majlis akademik. Demikian juga dengan matematik yang penting untuk menghantar roket ke space station ataupun kepada bulan. Yang kedua, saya telah sebut berkenaan mengetahui ajaran agama kita. Fardu ain memang diwajibkan ke atas kita, tetapi fardu kifayah juga penting bagi seorang yang ingin amal cara hidup Islam. Sebab itu fardu kifayah perlu diajar khusus berkenaan cara hidup Islam. Ini bermakna mengetahui nilai hidup yang perlu diamal oleh orang Islam mengikut Al-Quran dan hadis yang sahih. Ilmu yang diperolehi oleh orang yang tidak amal nilai hidup Islam akan disalahgunakan dan akan menghasilkan keburukan kepada diri sendiri, kepada Islam dan masyarakat Islam. Inilah yang kita lihat apabila orang Islam membunuh orang, termasuk orang Islam, sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Sistem mengajar juga perlu ditukar kerana perkembangan teknologi berkomunikasi yang mampu memperkenalkan ilmu dengan lebih mudah. Kita guna guru dalam darjah untuk menyampaikan ajaran ilmu kepada murid. Kita juga menyediakan buku untuk memudahkan perolehan ilmu. Tetapi sekarang kita boleh sampaikan ilmu dengan menggunakan komputer. Sebenarnya pengajaran yang disampaikan dalam YouTube umpamanya lebih mudah difahami kerana dianya disediakan oleh pakar dan dengan adanya gambar bergerak. Penuntut boleh ulang berkali-kali pelajaran yang disampaikan. Sepatutnya semua pengajaran disediakan oleh guru pakar dalam disk ataupun thumb drive, telefon atau komputer yang lengkap dengan semua kemakluman dan ilustrasi yang mudah difahami. Guru darjah akan memandu murid mengikut pelajaran yang disediakan oleh guru pakar. Selain dari cara ini untuk menyampaikan ilmu, kerja praktikal juga diperlukan supaya lebih mudah murid memahami isi kandungan pelajaran. Saya harap pihak kerajaan akan kaji dan perkenal cara mengajar zaman teknologi ini. Melalui internet, kita boleh dapat pelajaran dari guru-guru pakar. Guru darjah
akan memimpin pelajar mengikuti pelajaran yang sudah disediakan oleh guru pakar. Sudah tentu dalam mempelajari bahasa Inggeris, kursus yang disediakan oleh pakar yang membolehkan kita dengar perkataan-perkataan yang betul serta susunan ayat akan permudahkan kita mengikuti dan mengulangi apa sahaja berkali-kali sehingga terlekat di hati. Sesungguhnya dasar dan cara pendidikan perlu dikaji dan dipindah supaya lebih sesuai dengan keperluan anak muda di masa hadapan. Demikian juga dengan cara menyampaikan ilmu kepada penuntut di semua peringkat. Saya dapati tidak ada apa-apa cadangan dalam pelanjawan untuk pendidikan ke arah ini. Sebab itu saya tidak dapat sokong peruntukan bagi Kementerian Pendidikan bagi tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Saya menjemput Yang Berhormat Bukit Gantang. Innalhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk butiran 03000 Operasi Pendidikan di bawah maksud bekalan 63. Saya ingin memohon sedikit pencerahan dari pihak kementerian mengenai beberapa perkara yang berkait aktiviti pembelajaran dan pengajaran di sekolah dalam tempoh masa pandemik COVID-19. Kita faham dalam situasi mahu ataupun tidak, penilaian semasa terhadap penularan wabak COVID-19 ini perlu terus dipantau oleh pihak kementerian. Dan dalam masa yang sama juga, aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidak seharusnya terhenti, yang mana ia bakal menjejas masa depan anak-anak kita di luar sana. Justru saya ingin mencambahkan pertanyaan saya kepada pihak kementerian, iaitu sejauh manakah keupayaan pihak kementerian dalam memastikan tiada lagi sebarang pengumuman saat akhir seperti pengumuman penutupan sekolah tempoh hari yang mengakibatkan ramai guru dan pelajar yang kucar kaca dalam menguruskan persediaan yang sepatutnya, terutama mereka yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan STPM. Dan apakah bentuk perancangan yang sedang dirangka oleh pihak kementerian bagi mengurangkan impak kecelaruan kepada masyarakat, khususnya guru, pelajar dan ibu bapa yang terkesan akibat keputusan saat akhir yang dibuat pada masa akan datang. Oleh yang demikian, saya turut ingin menggesa agar pihak kementerian melaksanakan bantuan psikologi dan mental untuk guru-guru dan para pelajar yang terkesan akibat penundaan saat akhir peperiksaan penting seperti STPM dan SPM. Ini memandangkan kita tidak pasti sejauh manakah moral dan motivasi mereka telah jatuh merudum akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membataskan pergerakan mereka kepada segala-galanya. Seterusnya, saya merujuk kepada butiran 1010300 pembangunan infrastruktur di bawah maksud bekalan 63. Untuk makluman pihak kementerian, sebanyak 21 buah sekolah rendah dan 11 buah sekolah menengah berada di bawah Parlimen Bukit Gantang sebelum ini telah dipohon bagi melaksanakan kerja-kerja pembaik pulihan serta penambahbaikan infrastruktur fizikal sekolah seperti penyelenggaraan pendawaian elektrik, baik pulih sistem saliran longkang dan parit, membaiki kebocoran bumbung, bilik atau tandas sekolah dan pelbagai lagi bentuk keuzuran yang memerlukan perhatian segera daripada pihak kementerian. Saya anggarkan sejumlah
tak banyak, lebih kurang RM1 juta untuk kesemua 32 buah sekolah ini. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari pihak kementerian iaitu sejauh manakah pihak kementerian telah mengambil maklum mengenai senarai permohonan pembangunan infrastruktur sekolah yang telah dihantar bagi Parlimen Bukit Gantang sebelum ini. Dan apakah jaminan dari pihak kementerian bahawa senarai permohonan pembangunan infrastruktur sekolah di Parlimen Bukit Gantang ini telah disenaraikan dan akan dilaksanakan dalam tahun 2021. Hal ini kerana selaku ahli parlimen bagi sebuah kawasan luar bandar seperti Parlimen Bukit Gantang ini telah menjadi sebahagian dari tanggungjawab saya untuk memastikan kesemua sekolah sama ada rendah ataupun menengah sentiasa berada pada kondisi yang terbaik agar aktiviti pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan sebaik mungkin tanpa sebarang kekangan akibat kedaifan struktur fizikal sekolah berkenaan. Akhir sekali saya ingin menyentuh butiran 020000 dasar penilaian dan pengurusan prestasi di bawah maksud bekalan 63. Pada tahun ini sebanyak RM20,697,600 telah diperuntukkan, berkurangan sebanyak RM2 juta lebih. Tujuan dasar penilaian dan pengurusan prestasi untuk memastikan segala dasar pendidikan digarap mengikut perancangan peraturan yang ditetapkan. Untuk itu saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian mengenai perkembangan terkini berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan sejauh manakah pelan ini telah berjaya dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya persilakan Yang Berhormat Kulai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ada beberapa perkara. Pertama, semasa ucapan Menteri Kewangan pada 6 hari bulan November telah menyebutkan bahawa kos tambahan sebanyak RM725 juta akan diperuntukkan bagi menarik taraf bangunan serta infrastruktur di 50 buah sekolah-sekolah daif. Saya tak nampak di mana RM725 juta ini disebut dalam anggaran belanjawan persekutuan dalam buku ini. Jadi saya minta kerjasama dan bantuan daripada menteri untuk sebutlah di mana kita boleh cari butiran untuk RM725 juta ini. RM725 juta untuk 50 buah sekolah secara purata adalah RM14.5 juta. Tetapi pada masa yang sama saya ingin merujuk kepada jawapan daripada Menteri Pendidikan kepada Yang Berhormat Baram pada 14 Disember di mana jawapan ini menyebutkan bahawa dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 iaitu bagi tahun 2016 hinggalah tahun 2022 sejumlah 3 bilion telah diluluskan dan untuklah projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif bagi 773 buah sekolah. Secara purata ia hanyalah RM3.9 juta. Pada masa yang sama dalam jawapan yang sama dia sebut bagi tempoh mulai tahun 2018 hinggalah tahun 2020 sebanyak 241 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif di negeri Sarawak telah dinaik taraf ditanggungan semula dengan kos projek berjumlah RM1.2 bilion. Secara purata satu sekolah adalah RM4.7 juta. Jadi saya nak tanya kenapa ada satu perbezaan yang begitu besar pada zaman Barisan Nasional, pada zaman PH kos purata untuk sebuah sekolah tak sampailah RM5 juta. Tetapi sekarang kita memperuntukkan RM14.5 juta hanya untuk sebuah sekolah. Jadi minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Kedua, tentang isu sementara yang disebut dalam ucapan Menteri Kewangan juga. Dalam ucapan beliau telah disebutkan bahawa 35,000 pejuang pekerjaan akan ditawarkan di dalam sektor awam dengan keutamaan mengisikan perjawatan seperti jururawat, medical attendant
dan juga guru sementara. Jadi saya nak tanya, peruntukan yang telah disediakan adalah sebanyak 700 juta ringgit, tetapi 700 juta ringgit untuklah 35,000 orang pekerja ataupun pekerja kontrak, hanyalah 20,000 setiap orang pekerja. Jadi 20,000 setiap orang pekerja. Ini kontraknya untuk tempoh masa berapa panjang? Kalau hanya untuk setahun, saya rasa memang tak cukup lah. Kalau untuk tempoh masa 10 bulan, maksudnya untuk guru sementara gaji mereka hanyalah RM2,000 sebulan. Adakah ini satu gaji yang munasabah? Jadi saya nak tanya, bilalah guru sementara ini akan ditawar dan bilangannya berapa banyak dan bila akan bermula? Kerana kerana saya sangat setuju bahawa kita perlulah ambil guru sementara kerana menurutlah kedudukan perjawatan KPM setakat Januari tahun ini, pegawai perkhidmatan pendidikan PPP yang belum diisi adalah sebanyak 22,000 jawatan. Jadi saya harap bahawa perjawatan ini akanlah diisikan secepat mungkin, tetapi mestilah denganlah tawaran dan jugalah package gaji ini yang munasabah. Selain daripada itu, isu ketiga yang saya nak sebut adalah tentang budak-budak bukan warga negara ataupun budak-budak tanpa dokumen. Pada zaman PH, kita memang mengizinkan budak-budak bukan warga negara untuk masuk ke sekolah kerajaan denganlah menunjuk sijil pengangkatan ataupun sijil kelahiran untuk menunjukkan bahawa salah seorang ibu bapa mereka adalah warga Malaysia. Kerana dalam pandangan PH, golongan ini mereka duduk di Malaysia, mereka dilahirkan di sini dan mereka berhak untuk dapatlah pendidikan. Mereka memang dalam proses untuklah dapat kerakyatan Malaysia. Tetapi kebelakangan ini, penjabat saya, penjabat yang berhormat kurang dan sebagainya, banyak terima komplain, banyak terima aduan kerana secara tiba-tibanya untuk golongan ini, untuk mereka memasuki sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan, mereka diminta oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk tunjuk pas pelajar. Ini bukan satu polisi yang munasabah. Kerana untuk dapat pas pelajar, golongan ini mereka perlu dapat pasport daripada negara asing. Tetapi untuk golongan ini mereka tidak berhasrat untuk menjadi warga asing, mereka memang berhasrat untuk menjadi warga Malaysia. Jadi saya inginlah minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sama ada pada zaman PN polisi tentang penerimaan budak-budak bukan warga negara ini telah dipindah. Dan keempat yang saya nak isu adalah tentang penyelenggaraan. Walaupun telah disebut dalam ucapan Menteri Kewangan bahawa 800 juta ringgit telah disediakan. Tetapi sekali lagi, saya tak dapat cari butiran untuk 800 juta ini dalamlah anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021. Untuk tahun yang lalu, maksudnya untuklah sepertilah dalam belanjawan 2020. Kita memang ada satu butiran yang khusus iaitu 080 500 untuk penyelenggaraan institusi pendidikan KPM. Sama juga 800 juta ringgit diperuntukkan. Sama juga untuk penyelenggaraan genset, telaga tiup dan solar hybrid di mana 250 juta ringgit disediakan. Tetapi sekarang walaupun jumlah 800 ringgit ini untuk kerja-kerja maintenance disebut, walaupun 120 juta ringgit disebut untuklah pelaga tiup baharu, tetapi butiran ini telah hilang dalam anggaran persekutuan anggaran perbelanjaan persekutuan ini. Jadi saya mintalah penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Mohon jelas sikit. Saya merujuk kepada jawapan daripada Kamahas pada 7 hari bulan Disember dan jawapan lisan saya pada 10 hari bulan Disember daripada KPM yang mana saya tanya senaraikan nama sekolah SJKC dan SJKT yang menerima peruntukan penyelenggaraan untuk tahun ini. Tetapi jawapan yang diberikan hanya jumlah sekolah, tak senaraikan. Saya nampak ia jauh berbeza berbanding dengan zaman Yang Berhormat Kulai jadi Timbalan Menteri, Yang Berhormat Simbang Renggam jadi Menteri Pendidikan. Walaupun seorang saja Timbalan Menteri waktu itu, Menteri pun tak ada sebut kanan pun, tapi senarai sekolah, semua sekolah yang menerima bantuan disenaraikan untuk tatapan umum. Jelas terbukti keterusan. Sekarang Menteri jadi kanan, 2 orang Timbalan Menteri, tapi kagak tunjukkan. Jadi saya nampak ini sesuatu yang tak patut, tak telus. Saya mohon Yang Berhormat Menteri Pendidikan kanan
supaya boleh paparkan keseluruhannya berkenaan dengan perkara ini sebab ini penting. Ia adalah peruntukan yang telah diluluskan zaman Pakatan Harapan, zaman Simbang Rengga menjadi menteri dan Kulai menjadi timbalan menteri dulu. Terima kasih. Yang Berhormat Kulai, berkenaan dengan program No Wrong Door Policy, saya masih ingat lagi Yang Berhormat Simpang Renggam telah pun memperkenalkan program di mana kanak-kanak dibenarkan untuk pergi ke sekolah walaupun tidak mempunyai dokumentasi. Tapi dalam satu sesi wawancara yang diadakan di televisyen, mantan Timbalan Menteri Pendidikan Kamaluddin mengatakan bahawa ini adalah program yang diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Bolehkah Yang Berhormat tolong penjelaskan perkara ini? Terima kasih. Memang pada zaman Pakatan Harapan, mantan Menteri Pendidikan iaitu YB Simbang Renggam telah melancarkan program yang kita panggil Ya, saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen bersama saya Indi Reza Rohadian. Ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini bermakna KPM menjadi Kementerian ke-26 membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan tersebut dan menjadikan Kementerian Pengajian Tinggi sebagai kementerian yang terakhir yang akan membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa. Setakat ini sebanyak 25 kementerian telah pun membahaskan dan menggulung Rang Undang-Undang Perbekalan peringkat jawatankuasa 2021 bagi kementerian masing-masing. Sebanyak 16 kementerian telah pun lulus melalui undian suara majoriti, manakala 9 lagi kementerian diluluskan melalui undian belah bahagi. 9 kementerian tersebut adalah Kementerian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan selebihnya baki sebanyak 16 kementerian lagi dilaksanakan menerusi undian suara majoriti. Baik saudara, senarionya selesai saja sesi perbahasan dan penggulungan bagi Kementerian Pengajian Tinggi hari ini. Dewan akan diteruskan dengan bacaan kali ketiga Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa. Sebelum ia dibawa ke Dewan Negara sekiranya diluluskan, anda boleh terus mengikuti sesi perbahasan RUU Perbekalan 2021 ini menerusi platform siaran dalam talian iaitu YouTube rasmi Parlimen Malaysia. Baik, terdahulu saudara, sebelum sesi perbahasan RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bermula, telah pun berlangsung sesi pertanyaan-pertanyaan menteri dan juga sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Sebanyak 10 soalan telah pun dijawab oleh menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Antara yang dimaklumkan adalah semakan semula penarafan kredit ke atas Malaysia tidak cukup untuk mempertimbangkan keberhasilan pakej rangsangan ekonomi yang telah pun menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Ia termasuk penguncupan keluaran dalam negara kasar KDNK lebih perlahan pada kadar 2.7% pada suku ke-3 2020 berbanding 17.1% pada suku kedua. Pencapaian tersebut merupakan yang terbaik di negara-negara ASEAN. Bukan itu sahaja, lebih 2.8 juta pekerjaan berjaya dikekalkan hasil pelaksanaan pelbagai program berkaitan. Seterusnya mengurangkan kadar pengangguran daripada 5.3% pada bulan Mei kepada 4.7% pada Oktober lalu. Baik, Dewan turut dimaklumkan hari ini baki peruntukan RM100 juta berkaitan projek penyelidikan dan pembangunan R&D bagi rancangan Malaysia ke-10 RMK-10 dan RMK-11 digunakan untuk membayar gaji kaki tangan penyelidik secara kontrak di bawah MIMOS Berhad. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pelaksanaan program R&D tersebut meliputi bukan sahaja peralatan aset tetapi sebahagian besar digunakan untuk kaki tangan penyelidik dalam menghasilkan platform teknologi. Baik, anda boleh terus mengikuti semula jawapan daripada menteri dan timbalan menteri yang berkaitan menerusi sesi MQT dan Q&A menerusi YouTube berita RTM. Kami akan memuat naik menerusi platform tersebut dan pukul 1 tengah hari nanti rakan saya Farhana Azwani Ismail akan membawakan lebih banyak intipati persidangan Dewan Rakyat dalam sesi MQT dan Q&A pukul 1 tengah hari nanti. Kita jumpa lagi esok pukul 10 pagi. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.